Saya nak kalau boleh, saya ingat saya lambat sebab saya kan banyak kali tak ada sekolah. Jadi sebab itulah saya kebanyakan kelas tahu minggu ni saya buat dengan form 4, form 5 dan form 4 pun saya buat juga. Sebab saya nak cover balik ketidakhadiran saya semasa sekolah baru-baru ni sebab saya makin exam. Jadi saya ingat saya lambat lah, jadi cikgu Zaidah dia pun belum masuk lagi taburan normal. Okey, jadi tak apa. Jadi saya akan ulang sedikit apa yang kita buat belum ni. Lepas tu saya nak betulkan ada beberapa perkara yang sebelum ni saya ajar, iaitu sebenarnya bukan saya salah ajar, tapi saya salah guna graf. Okey, sebab tu awak perasan saya telah hantar graf taburan normal dalam grup tu. Sebabnya saya dapat misalnya taburan nombor yang kita pakai ni kelas sebelum ni tu, bila saya check rupanya jadual ni tak betul. Dia reverse. Okey, sebab tu hari tu kita kena tolak satu semua tu, sebab sebenarnya saya pun tak tahu, saya ambil jadual ni kat internet, saya just taburan nombor, saya nak solution yang lebih jelas sebab tu saya tengok buku nak tangkap gambar, ataupun saya dapati dalam modul kita pun sekalipun dia bagi tak berapa jelas. Mata tu je, sakit hati tengok dekat kan, tapi kelabu. Jadi saya download lah kat internet, search dan download je. Bila saya check betul-betul pun salah. Okey. Jadi saya telah ambil yang lain lah, yang saya hantar kat awak yang inilah, yang saya ambil dekat buku lah. Okey, saya harap terang sikit lah. Okey, yang ni baru betul lah. Okey, jadi itu je lah nak beritahu bahawa saya guna jadual sahaja. Dari segi yang lain tu tak ada masalah. Kita punya hari ni, first kita akan bincang kita punya modul ni. Kita akan bincang sedikit yang kita dah belajar, dan seterusnya kita akan bincang, saya akan bagi beberapa, okey, yang beri contoh macam mana nak kira ataupun nak cari nilai Z score dan sebagainya. Saya akan bagi dalam 4 ke 5 contoh. Selepas itu kita akan cuba buat soalan yang ada di bahagian kita yang ada di bahagian ni lah. Okey, contoh 13 dan contoh 14. Okey, kita akan buat contoh 13 dan contoh 14, ataupun contoh 14 dulu kalau ikut dari soalan ni. Sebenarnya contoh 13 ni susah daripada contoh 14. Contoh 14 ni mudah lagi. Okay, mungkin kita akan buat contoh 14 tu baru 13. Lepas tu habis buat contoh-contoh tu, kita pergi kepada beberapa soalan yang berformat peperiksaan lah. Okey, yang ini soalan peperiksaan yang format jenis peperiksaan. Dan habis dekat tu lah. Okey. Itu plan hari ni. Itu apa yang saya nak capai hari ni lah, dari segi taburan normal ni. Okey, mungkin kelas yang akan datang ataupun Jumaat ni saya akan cuba bincang dengan awak soalan-soalan taburan binomial dan normal tu dalam sekali. Maksudnya soalan format yang saya ambil soalan exam, kita akan bincang binomial dan normal tu sekali. Okey, so ini taburan normal saya nak habiskan dulu. Okey, baik, saya Akil ada Akil? Akil ada tak? Akil baca doa dulu Akil. Boleh Akil? Tak dengar Akil. Kalau tak boleh saya panggil orang lain, Afiq ke? Tak dengar Akil. Baca doa. Oh, okey. Saya nak suruh baca doa, boleh?
Dah ke? Amin. Okey, saya tak dengar sebenarnya. Orang lain dengar ke? Suara dia sikit. Tak. Sikit. Start stand. Tapi kita tahulah dia baca doa kan. Tahu ke? Okey lah, tak apalah. Terima kasih Akil. Line ni biasalah, ni bukan salah sesiapa pun. Baik. So, saya teruskan. Saya ulang balik benda yang ni sebab ulangan ni untuk kelas-kelas lain lah yang ada yang ni. Terima kasih kerana first kali taburan normal ni dia lanjutan daripada taburan binomial atau binomial. Dia adalah satu memberi ubah rawak sahaja. X ialah bertaburan normal jika grafnya menunjukkan ciri-ciri berikut. Okey, yang ni saya cerita dari tu bahawa dia mesti bersimetri. Dia mesti ada 4 ciri ni lah. Okey, bersimetri. Awak mesti berlatih graf locin ni. Okey, di tengah-tengah tu adalah X ataupun mu dan semua di situ, mode, min semua di situ, di tengah. Luas rantau ini yang dibatasi oleh lengkung ni mesti berjumlah 1 lah. Okey, dan dia mesti tak antara pak tu. So dengan pak cik dengan dia tak boleh sentuh bawah ni. Okey. Itu je lah. So kita boleh convert taburan normal ke taburan normal piawai. Okay, kita convert dia, kita ada cara dia, kita convert kan sesuatu data tu menjadi taburan normal piawai dan tunjuk soalan-soalan yang bagaimana kita tukarkan taburan normal X ataupun taburan normal X itu kepada taburan normal piawai. Dia masih sama, taburan normal piawai juga menggunakan graf Lorentz dan nilai maksimum dia kat sini. Semua beza dia sekarang ni, dia punya mu dah jadi kosong lah. Okey. Ataupun min dia jadi kosong. Dengan graf kita tarik ke tengah lah. Okey. Dan luas lengkung mesti 1 juga. Dan dia punya CCM piawai adalah 1. Alright. Bukan variant lah. Bukan variant, CCM piawai. Okey, baik. Okey, ini kita dah contoh dah. Yang tadi saya kata lah, kalau kita boleh tukar normal kepada piawai. Bila kita tukar graf test ni jadi sini jadi Z lah. Kita tukar dia. Okey, yang ni yang saya suruh awak hafal baru-baru ni. X bertabur secara normal. Okey, mu variance. Okey, ataupun CMPY. Kita tukar kepada apa tu Z, dia tukar jadi inilah. Z bertabur kepada normal 01. So ini awak kena tahulah. Tak ada dalam exam, dia tak bagi. Okey, tapi ini dia bagi dalam exam lah. Mana kita nak tukar daripada X tu, nilai X yang kita ada tadi, kita nak tukar kepada normal PYZ tu, ni rumus dia. X tolak mu bahagikan CCM PY. Alright, ni ciri yang pertama. Okay, ciri-ciri ni akan nak mudah, kita akan tengok soalan lah. Kita tengok soalan-soalan yang contoh lagi. Okay, yang ni adalah bila kita satu graf Lorentz, okay, ataupun ni saya lukis balik. Jadi setiap kali kita lihat graf, kita lihat jadual, nilai dia kat sini Z, dekat bawah ni semua Z lah. Dan bila kita lihat di jadual taburan normal tu nilai Z ni, jawapan yang kita dapat dekat graf tu adalah luas di sini lah. Okay, luas di situ. Ini kalau saya pakai pen hitam lah, ni luas kat sini. Okay. Luas itu menggambarkan kebarangkalian, berapa persen ataupun berapa nilai kebarangkalian tu. Kebarangkalian mesti 1 jumlah semua. Okey. Tapi kita tahu bahawa apa yang kebarangkalian tu kat sini, dan kalau kita ada contoh ni satu jumlah semua adalah 1. Okey. Lepas tu yang ini benda yang belah kiri dan belah kanan tu kita ada ni, tiba-tiba dia bagi belah kiri macam ni, negatif Z. Okey. Dalam jadual taburan normal, dia tak ada nilai negatif dalam kita punya nilai tu. Nilai Z ni tak ada yang negatif. Okey, semuanya positif. Maknanya apa yang awak ada buat adalah
apa yang awak buat adalah awak uh, sebab dia adalah simetri, belah kiri dan belah kanan sama, maknanya apa saja nilai di sini, katalah sini negatif 1.5, maknanya belah kanan pun awak boleh kira positif 1.5, maknanya awak convert kira belah kanan. Okey, awak anggap dia belah kanan. Saya akan tunjuk contoh lah, ni cuma nak bahawa belah kiri dengan belah kanan aja lah. Okey, dan separuh daripada graf ni mestilah 0.5. Okey, nampak dia kata ni. Belah kanan sama dengan belah kiri. Nampak maknanya apa? Apa je yang belah kanan dengan belah kiri tu sama lah. Cuma kita tukar tanda saja. Maksudnya, sini probability 0.5. Okay, kalau kita buat kecil lagi, sini mungkin 0.2 something kan. Katalah 0.2, maknanya belah sini pun 0.2, tetapi nilai Z dia akan negatif. Nilai Z dia negatif. Okey, dari segi kalkulator, kita ada 3 jenis kalkulator. Satu Casio yang saya pakai lah, putih ni, 570EX ni. Saya galakkan awak beli. Tapi ada juga yang pakai warna hitam, no problem, sama saja. Yang mana pakai kalkulator hitam. Ada satu lagi, Iman mesej saya, dia kata dia pakai kalkulator yang satu lagi tu. No problem, boleh pakai. Saya rasa dalam keadaan yang kita berjauhan, saya akan tahu kalkulator awak nanti dengan beli video-video rujukan yang saya carilah. Okay, jadi untuk adil kepada semua orang, ya. Maaf silap. Ya, ada apa? Yang negatif tu bukan negatif 0.2 ke? Negatif tadi tu. Bukan negatif 0.2 ke? Yang ni? Yang negatif. Tak. Nombor 2. Dia macam ni. Negatif ni hanya untuk dia macam ni. Saya ulang balik lah. Sebab awak tanya kan. Baik. Dia macam ni. Nilai di bawah ni yang negatif. Sebab nilai kita ada Z kan. Sini katalah 0.2, 1.5, 1.7. Yang ni semua nilai positif. Belah sini nilai dia negatif. Okey, nilai di Z ni yang boleh jadi negatif. Tetapi dalam ni ini adalah probability luas. Dalam ni luas. Luas dalam ni 1. Jadi maknanya walaupun awak dapat ni belah kiri, nilai di sini adalah luas. Luas sentiasa positif. Luas sentiasa positif. Yang tadi tu 0.2 ke ke? berapa yang nilai yang kita dapat, nilai probability. Yang mana? 0.2 ni? Bukan, yang 0.2 ni ke? Graf sebelah. Yang tu luas ke? Yang cikgu tanda negatif 2 tu. Yang mana? Yang ni? Oh, yang ni? Tu negatif Z lah. Negatif 2 ni kalau... Z. Bukan cikgu tulis Z ke? Z. Oh, Z lah. Negatif Z. Kacau. Bukan 2 Z. Tak apa. Tulisan saya kan exotic. Okey, so Z belah kanan positif, belah kiri negatif. Nilai-nilai apa saja nilai Z. Tetapi probability ataupun nilai luas kebarangkalian dalam graf ni sentiasa positif lah. Okey. Ada yang sama, dia nak cerita benda yang sama. Kalau kita soalan bagi belah kiri macam ni, kita kena kira belah kanan. Okey, saya cerita tentang kalkulator tadi bukan apa. Untuk adil, saya akan pakai jadual. Okey, kita akan kira pakai saya bagi jadual. Okey, jadi yang mana tak dapat jadual, saya akan hantar jadual dalam grup lagi. Jadual ni awak boleh dapat dalam, saya tak pasti, buku teks kita ada ke? Buku teks jadual yang penuh. Tapi dalam siapa ada soalan periksa memang ada lengkap lah. Dalam buku teks tak ada. Dalam buku teks tak ada yang penuh tu. Saya heran sikit-sikit dia kerat kan. Okey, jadi tak apalah. Jadi saya akan bagi kat awak ataupun awak tengok kerat ni, tapi kita tak pakai buku teks buat sekarang ni, buat masa ni. Jadi siapa-siapa boleh tak Satgi tolong, kalau saya tak bagi lagi nombor yang saya hantar dalam kelas tu, boleh tak hantar dalam grup PyEdMed sekarang untuk rujukan orang lain lah.
Okey, tolong Ustaz saya. Siapa-siapa? Jadual taburan normal ni. Sebab awak diam je, saya hantar je lah. Mana? Dah. Okey dah, okey, Dah. right. Terima kasih Fatin. Sekejap. Okey, Grup terima yang kasih TM Fatin. tu kan? Grup yang form 5 untuk NMAT sebab kita nak bagi kelas lain tengok juga. Okey, kalau awak boleh tengok tapi itulah sebab awak kalau jadi handphone semua nak pakai dalam handphone tu jenuh lah. Kalau awak ada medium lain boleh buka lah. Ada laptop ke apa dan sebagainya. Tapi tak apa, jangan risau. Saya tunjuk dekat saya punya. Okey, baik. Sekarang ni saya nak perbetulkan benda yang saya ajar baru ni, iaitu bukan perbetulkan, saya beritahu dah tadi bahawa saya silap menggunakan jadual. Jadi katalah saya padam balik benda ni. Saya pakai soalan ni dulu. Sebab nak perbetulkan balik. Okey, kita menggunakan kalkulator tak ada masalah. Boleh buat. Okey. Katalah soalan ni, Z lebih, saya ambil jadual. Okey, katalah besar, jadual X lebih besar. Z lebih besar daripada 1.92. Jadi kan, kita tengok tu nilai Z. Sekarang ni kita akan lukis balik kita punya taburan normal ni. Okey, kita akan lukis loceng ni. Lepas tu kita buat laser ni FZ. Yang ni kalau situ FZ, sini pun Z. Okey. Lepas tu ni tanda ni ni kita letak je macam ni. Dia sebenarnya tak kisah, saya beritahu dah. Titik-titik atau garis dia tak memberi kesan apa pun. Okey. Sekarang ni kita nak tahu ni 1.92. Maknanya kita nak tahu apakah kebarangkalian ni. Okey, saya dengar ni, saya nak cakap awak. Nilai yang kita dapat di kertas jadual tadi, jadual taburan normal tu, piawai tu, dia kita punya jadual tu, nilai yang kita dapat di situ adalah yang kanan. Okey, nilai yang ke kanan. Okey, apa saja nilai kat awak tu daripada situ ke kanan. Okey, ke kanan. Jadi sekarang apa yang patut kita tengok adalah 192. Saya pergi balik kat jadual taburan normal yang ini 1.92. Jadi awak pergi dekat 1.9. Contoh kat sini ini ada 1.9. Okey, 1.9. Jadi kita tengok kita punya tu 1.92, jadi 2 di sini. Okey, ni 2. Okey. So, saya akan terus ke bawah. Okey, jadi jawapan awak sepatutnya adalah 0.27. Tak nampak tu, tutup. Ni jawapan dia. Okey, 0.0274. Okey, jadi itulah kebarangkalian kita. Okey, maknanya kalau saya patah balik, mana dia? Muka surat pertama balik. Okey, maknanya luas yang kita dapat di sini 1.92 adalah kosong poin 0274. Kalau awak nak tekan kalkulator pun boleh, saya dah ajar itu, tapi tu kita warna hitam lah, tekan kalkulator awak dapat jawapan terus. Tapi untuk hari ni saya akan pakai jadual saja. Okey, saya fokus kepada menggunakan jadual. Sebab saya nak adil kepada semua orang, ada orang kalkulator tu ada kalkulator lain tu explore sendiri tekan. Saya dah ajar dari itu, iaitu kalau kalkulator hitam cara dia tekan macam mana. Tapi mostly ramai ada kalkulator hitam, so saya dah beritahu itu tekan dia adalah, saya ajar jugalah sebab saya tahu ni. Awak tekan mode. Saya tak ada kalkulator hitam tu, jadi saya tak boleh nak tunjuk. Saya cuma tekan, saya tunjuk awak apa nak tekan je. Kalau awak ada kalkulator hitam lah. 3 3
1.92 tutup kurungan sama dengan tu dapat jawapan teruslah. Yang ni kalau pakai hitam lah. Kalau kita yang putih ni ada tekan nombor 7 macam tu. Tekan CD kan nombor, dan lower awak letak 1.92, upper dia awak letak nombor yang setinggi-tinggi yang boleh lah. Okay, saya akan share video nantilah menggunakan kalkulator. Ada cikgu-cikgu yang pakai kalkulator. Okay, baik. Nombor 2. Katalah kita ada soalan yang macam ni pula. Ni saya tulis hari tu. Okay, padam balik. Okay, ni soalan yang kedua. Soalan kedua katalah nombor yang lebih kurang tu, sebab saya nak tunjuk awak kalau dia belah kiri pula negatif 1.925. Contoh macam ni. Okey, nilai tu dia negatif. Z tu nilai negatif. Awak kena faham ni nilai Z ni bukan kebarangkalian. Jadi kebarangkalian tu kita nak cari. Jadi benda yang sama macam tu. Okey. Dengar. FZ, yang ni Z. Tapi kita tengok dia negatif. Ini nilai negatif. Negatif akan duduk belah kiri. Okey, negatif akan duduk di belah kiri sekarang ni. Nilai itu akan duduk di sini. Berasal je lah kan, lebih kurang. Negatif 1.925. Okey. Di situlah. Dan tanda ini menunjukkan dia ikutlah ada ke kiri kan. Ni kita nak kira luas ni. Ke kiri. Okey, boleh? Setakat ni okey? Lupa nak tanya feedback. Okay. Okey, terima kasih. Okey, jadi kita ke kiri sebab ni. Sebab tanda ni ke kiri. Jadi kita nak tanda luas ke kiri. Tapi kalau kita pakai kalkulator, kita lebih tekan lah, dapat jawapan lah. Okey, tapi oleh kerana kita menggunakan jadual, saya nak ajar pakai jadual. Awak kena tahu manual dulu sebelum awak belajar automatik. Saja manual dulu. Kita pakai jadual, kita tak boleh kira tau. Kelemahan jadual ni je lah. Kita bukan tak boleh kira, kita sentiasa kena kira belah kanan. Okey, sebab belah kiri dan kanan dia simetri sama. Okey, kita nak luas ni. Kita nak kira luas ni. Okey, jadi luas itu kita menggunakan jadual yang sama. Okey, jadi kita lukis di sini. Benda yang sama tapi kita lukis tempat positif. Okey, kita tempat positif. Jadi kita kena kira belah sini pula. Okey, itu memang set dia lah. Kita tak boleh kira dia tempat negatif untuk pakai jadual. Okey, nilai sama 1.925. Okey, jadi kita buat macam tadi, iaitu awak pergi kira kawasan yang positif. Sebab apa kita boleh buat macam ni? Kenapa benda ni boleh diterima? Sebab dia adalah paksi simetri. Belah kiri dan belah kanan dia sama. Okey, dan kita tak ada nilai negatif untuk Z. Jadi kita terus pergi dekat jadual 1.925. Okay, saya pergi kat jadual taburan nombor ni. 1.925. Jadi 1.925. Okey. 1.925 maknanya 1.92. Lepas tu kat sini kita kena tolak pula 5. Okey. Tolak 5 ni kita tolak bahagian yang ujung sekali. Okey, boleh? Boleh faham? Kita tolak yang ujung sekali. Maknanya awak ambil 0.074. Awak ambil kosong. Saya tak boleh tulis. Awak ambil, saya tulis kat sini 0.0274. Lepas tu dia kata apa? Tolak 5. Tolak 5 ni bukan tolak 5 ni 5 kan. So kita tengok dekat sini. Okay, tolak 3. Okay. Tolak berapa? Tolak 3. Jadi 3 tu kita tolak ujung ni. Okay, tolak yang ujung ni. Jangan pergi tolak 3 depan ni pula. Tolak 3 yang hujung. Jadi awak dapat 0.07421. Okey. Jadi inilah jawapannya. 0.22. Jadi, cedik.
Yang ni jawapan dia adalah 0.0271. Okey. Jadi itu cara kita pakai jadual taburan normal. Mana jadual yang awak dapat ni adalah luas di sini. Luas ni bermakna dia punya kebarangkalian. Kebarangkalian adalah 0.0271. Okey. Dan kita boleh menggunakan kalkulator. Okey. Saya tunjuk kalkulator hitam je macam biasa. Tapi saya nak awak tekankan guna jadual lah. Jadual ni adil lah, semua orang kena tengok lah. Yang mana kalkulator ni problem dia ada yang kalkulator hitam, ada yang kalkulator ini, kalkulator tu. Jadi buat masa ni saya ada nota untuk kalkulator yang warna hitam dulu. Sebab kat tangan saya pun tak ada kalkulator hitam ni. Tinggal kat sekolah. Okay, so cuba awak tekan. Bagi tahu saya dapat ke tak dapat. Dapat. Dapat sama jawapan. Sama. Okey, Sama, maknanya maknanya walaupun awak tekan negatif pun tak apa, dia dapat jawapan yang sama. Kita mudah lagi lah sebenarnya. Tapi macam saya kata tadi, kita perlu mahir. Awak mahir tengok jadual ni. Walaupun dia sangat orang kata outdated lah. Memang ketinggalan lah. Tapi orang sekarang dah pakai kalkulator. Tapi bagaimanapun kita masih kenapa? Dalam exam kita ada skema jawapan untuk soalan-soalan macam ni. Skema yang terbaik adalah skema yang menggunakan jadual lah. Jadual maknanya orang kata priority. Dia akan letak skema yang pertama akan letak jadual, yang pelajar yang guna jadual. Lepas tu dia letak yang guna kalkulator. Tapi semuanya diterima lah. Poin dia sekarang yang penting adalah semuanya diterima. Awak pakai jadual pun diterima. Full mark. Awak pakai kalkulator pun diterima. No problem. Alright. Katalah saya ada satu soalan. Okay, saya bagi satu soalan dulu. Nombor 3. P, itu nilai Z dia kurang daripada 1.925. Okay. Okay. Tadi kita bagi kat awak negatif kan? Nampak tak? Tu soalan tadi positif, negatif kan? Respon. Ya. Okay, tak apa. Baik, sekarang ni saya nak bagi soalan yang sama. Positif pula. Baik, sekarang ni dia positif. So, apa langkah pertama? Langkah pertama. Lukis Graf. graf loceng. Graf loceng ni awak kena lukis soalan bila keluar soalan taburan normal ni. Bila awak nampak je soalan ni normal ke, soalan panjang ke, soalan pendek ke, mesti lukis. Okay, baik. Lepas tu kita pun buat tanda ni FZ. Sini Z. Okay. Sekarang saya tanya awak, 1% ni duduk mana? .925 ni duduk di mana? Belah kanan. Dia nombor positif kan? Jadi dia duduk belah kanan. Terima kasih. Okey, oleh kerana dia adalah nombor positif. Jadi kita akan letak dia belah kanan. 1.925. Tanda ni menunjukkan kita nak kira belah mana? Luas belah mana? Tanda itu menunjukkan kita nak kira luas ke kiri. Daripada line ni, Ke kiri. kita nak kira ke kiri. Ya, ke kiri. Ke kiri. Maknanya inilah kita kawasan yang nak kira. Okey. Dia lebih daripada 0.5. Alright. Jadi kita akan kira belah kiri luas dia. Okey. Satu lagi saya nak beritahu awak. Bila kita nak kira luas sebelah kiri semua, sama juga konsep tadi. Kita akan kira dalam jadual taburan normal. Tapi kita ke kanan.
Sebab saya bagi tahu tadi ya, dalam jadual, luas yang kita dapat sentiasa ke kanan. Luas yang kita dapat sentiasa ke kanan dalam jadual. Lainlah data. Dalam kalkulator tu lainlah. Macam awak nampak tadi, bila awak tekan kalkulator, yang warna hitam kalkulator warna hitam, awak akan dapati, bila awak tekan mod 2 kali tu, dia akan keluar 2. Satu, awak akan dapat huruf P, huruf Q dan huruf R, betul? Kan? Awak akan dapat huruf ni. Kalau Q ni, dia tengah-tengah. Okey? Macam R ni, right, belah kanan. P ni belah kiri. Okey? Dia akan kira dari kawasan R tu. Macam tu kalau R, dia akan ke kanan. Okey, jadi macam itulah. Kawasan PQR ni adalah kawasan dia. Ini kalau ke. Okey, tapi saya nak beritahu awak sekarang ni, kalau jadual yang kita dapat ni, yang awak pakai ni, yang saya bagi tu ataupun dalam exam nanti keluar tu, nilai probability yang ada dalam jadual itu sentiasa ke kanan. Okey, luas dia. Maksudnya sekarang tu dapatkan luas yang hitam ini. Tu dapatkan luas yang hitam ni, awak perlu kira luas yang kuning ini. Dan awak tolak dengan 1. Ya, terima kasih. Tolak dengan 1 sebab jumlah dia 1. Jadi, kita pergi di kalkulator, tadi kita dah kira dah 1.925 ni kat atas. Kan? Berapa luas dia? Ni. Sebab saya dah dapat dah nilai dia yang ni. 0.0271. Maknanya sekarang nilai yang sama lah. Sini pun sama lah. 0.0271. Jadi nak dapatkan luas dia adalah, kita nak dapatkan luas PZ kurang daripada 1.925. Okey, sama dengan 1 tolak 0.0271. So, jadi jawapan dia adalah 0.9729. Okey, ini baru logik 0.9 ni. Sebab dia lebih daripada 0.5. Okey, boleh? Boleh. 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 Okey, terima kasih. Baik, katalah saya bagi satu soalan yang lebih kurang ni. Soalan nombor 4. Saya nak awak kira. Awak tolong kira. Tak kira lah pakai kalkulator ke pakai saya nak awak kira. Z lebih besar daripada negatif 2.3. Okey, cuba. Dapat dah? Dah. Dapat? Berapa? Dah. Berapa Kosong. jawapan dia? Kosong. 0. Kosong. Okey. Teruskan. 107. Betul tak? Okey. Kalau yang seorang lagi, siapa yang dapat tadi? Bazil dapat Bazil. Intan Syuhada dapat Intan Syuhada. Iman Muzakir dapat. Belum. Danila dapat Danila. Oh ni dapat 0.01. Okey.
Awak tengah kalkulator kau ni? Dengan ni, sama jawapan macam jawapan Fatin. Okey, saya kata dah tadi, untuk dah jawab soalan ni, kita mesti lukis. Okey ke awak kalkulator ke apa, awak mesti lukis supaya kita nampak gambaran dia. Jadi saya akan lukis, first lukis macam ni. Macam biasalah lukis dia punya apa tu, kacang ni. Loceng bukan kacang, loceng. Jadi kan, kita tanda negatif 2.3 di mana? Negatif 2.3 ni selalunya duduk belah kiri lah negatif kan. Jadi katalah di sini negatif 2.3. Okey, jadi katalah saya tanda di sini. Jadi ini tanda ke atas ataupun belah kanan. Jadi kita akan kira dia ke kanan. Kita akan kira dia ke sini. Ini jawapan yang kita nak. Okey, jawapan yang kita nak. Okey, jadi oleh nak kita nak ke kanan maknanya kita pakai ni jadual dulu. Okey, kita nak pakai jadual dulu. Okey, sama juga macam konsep tadi, saya akan letak sebab negatif ni tak ada dalam jadual. Tu ada dalam jadual. Saya akan positifkan dia. Macam mana? Saya akan letak dia belah kanan. 2.3. Tapi saya akan kira dia terbalik. Saya akan kira dia belah maksudnya saya akan kira dia belah sini pula. Okey. Sebab luas dia sama. Boleh faham tak saya cakap apa? Boleh. Kenapa saya buat macam tu? Sebab jadual normal ni tak ada nombor. Okey, jadi 2.3 saya tengok dekat buku jap, 2.3 ataupun dekat jadual. 2.3 kita ada 0. Nanti awak dapat tu lah. Okey. So awak dapat 0.0107. Okey, tapi yang kita dapat sebenarnya di mana, luas di mana? Sebelum Ni, negatif. luas ni. Kita dapat di mana? Kita dapat Yang kecil. kita dapat nilainya sebenarnya kita dapat ni. Ya, betul. Kita dapat yang kecil ni. Yang kecil, yang Yang kecil. kecil. Sama lah juga. Sama juga kalau kita kira belah sini tadi, kita dapat yang kecil kan belah sini. 2.3 ni sebab di sini 0.0107. Okey. Jadi untuk dapatkan jawapan, sebab kita bukan nak yang tu, kita nak yang besar. Okey, yang besar. So kita kena buat apa? Tolak 1 tolak 0.0107. 1 tolak 0. Ya, jadi jawab 0.9893. 93. Ya. So okey, boleh? Boleh. Cuba yang pakai hitam, cuba tekan ni. Dan tekan kalkulator Mod 1 shift 3 negatif 2 titik 3 tutup kurungan enter. Dapat tak? Awak dapat masa awak tekan ni, dia keluar huruf apa? Dia keluar huruf apa? P, Q, R. R. Dia pakai huruf apa? P ke Q ke R? R. 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 R sebab kenapa R? R. Sebab apa R? Sebab dia ke kanan Dia ikut ni. Dia PQR tu dia ikut tanda ni. Okey, sebab lah kita nak tahu huruf P dia untuk Z dia kurang. Untuk kalau Q nilai Z tapi dia di antara dua, di antara saya tunjuk. Kalau kita R ni dia untuk lebih besar. Ataupun ke kanan, ikut tanda lah, ni ke kanan, yang ni ke kiri. Yang ni kalau ada dua-dua nanti. Okey, arah. Okey, kalau ada contoh saya tunjuk. Tapi dia sebab itulah dia keluar PQR. Baik, katalah saya bagi satu contoh yang
kena fikir sikit. Contoh soalan dia macam ni. Dia bagi P, lepas tu dia bagi 1.0, dia pakai Z 2.0. Yang ni nak kena pakai huruf Q ni, dia tengah-tengah. Salah. 2.0. Okey? Dia bagi. Z tu di antara 1 sampai 2. Okey, kata saya lukis. Macam biasa saya kata benda ni kena lukis baru nampak. Okey. Yang ni kosong macam biasa. Okey. Sekarang kita tengok soalan. 1 dengan 2. 1 dengan 2. Dua-dua ni positif. Maknanya 1 mungkinlah di sini. 1. Sini mungkinlah 2. Okey, jadi yang ni lah. Kita nak kira. Okey. Kita sekarang ini. Dua-duanya positif. Kalau nombor tu negatif, 1 positif. 1 sini, 1 sini. Jadi besar. Ni negatif, ni positif. Okey. Tapi kalau dua tu positif. Dua-dua positif macam sekarang ni. Itulah. Kita nak kena. Siapa terpadam pula. Okey, jadi macam tu. Jadi macam mana kita nak buat? Logik dia macam ni. Saya tunjukkan yang pakai jadual dulu. Yang pakai jadual. Kita akan kira dia macam ni. Kita akan kira luas. Katalah kita dua ni tak awak tak nampak ada lagi. Katalah tak ada. Tak lukis lagi kan. Jadi 1 ni sebenarnya luas dia ada sampai hujung ni, betul tak? Okey, kalau kita kira jadual, kita akan dapat jadual dia nilai dia semua ni lah. Okey, jadi makna menentukan jawapan kalau kita ada 2. So, apa kita akan buat adalah kita kira luas yang ini. Kita sekat dengan pen merah ni 2. Kita kira yang hitam dulu. Yang silap yang hitam pula dah. Kita kira yang 1.0 dulu, luas dia yang mana ini dia punya luas ni. Okey, yang pen kuning, highlighter kuning ni. Lepas tu kita tolak pula dengan luas 2.0. Ni. Yang mana ni? Saya tolak pula luas ni. Jadi apa yang tinggal? Yang kuning. Yang tengah. Faham ke tak faham? Faham. Maknanya kita tengok jadual 1 dengan jadual 2. Okey. Jadi apa saya buat? Saya pergi dekat jadual taburan nombor ni. Saya pergi dekat 1.0. Okay, 1.0 ni. 1.0 ni. 1.0 jawapan ni 0.17. Okey. Saya tulis kat sini. Dia takut hilang je. Kata dah. Jadi yang 1 ni saya dapat dah tadi, iaitu saya tulis balik lah cantik-cantik. B 1.0 Z 2.0. Jadi P Z tak apa, saya tulis lah. Yang 1.0 tu jawapan dia adalah 0.157. 0.1587. Okey, saya nak kena tolak dengan yang luar ni pula. 2.0. Okey, jadi saya pergi balik dekat jadual taburan nombor yang 2.0 yang mana? Okey, 2.0 yang ini. Jawapan dia yang ini, 0.028. Okey, sebab dia bagi simple 1 dengan 2 macam tu je. 0.0228. Okey, jadi saya pergi balik. Kosong 0.0228. Jadi saya tolak je lah. Okey, 0.1587 ni awak tekan kalkulator. 0.1587 tolak 0.028. Jawapan awak akan dapat 0.1
3, 5, 9. Okey, jawapan yang kuning ni. Okey. Okey, so boleh tak faham apa benda saya cuba sampaikan? Faham. Okey, Faham. terima kasih. Alright. Ni alah. Saya bagi lagi satu soalan yang macam soalan dia macam ni, katalah kan. Mana kan? Okey. Saya bagi soalan lebih kurang macam ni. Jadi saya tak bincang kita bincang macam mana nak buat dulu. Agak-agak buat macam mana kalau soalan tu macam ni? Z di antara Lukis jadual tu. negatif 2.5, negatif 1. Okey, jadual dulu. Yes, very good. Kita akan lukis jadual dulu. Lepas tu? Lepas tu? Kita tanda lah, tanda negatif Tanda. 2.5, Lepas negatif tu, 1.3 Tanda ni. tanda. negatif. Satu negatif 1.3, satu lagi negatif 2.5 Negatif 2.5 kan. Jadi maknanya kita punya jawapan tu di kat sini betul? Tengah. Ya. Okey, saya lupa nak ajar awak tadi tekan kalkulator pula. Ajar pakai jadual je. Kalau tekan kalkulator macam mana? Macam kes macam ni. Kita pakai huruf Q kan? Dia tengah-tengah. Okey, awak tekan balik mod. Nah, saya tulis lah. Okey. Awak tekan mod. Jadi untuk kalkulator hitam mod. Lepas tu 1 shift 3. Okey. Lepas tu awak tekan 2 titik 0. Tutup kurungan. Okey. Tolak. Sebab kita ada tolak kat situ kan. Tolak. Lepas tu tekan balik shift 3 2 1 titik 0 tutup kurungan. Sama dengan enter. Dapat jawapan? Dapat 0.1359. Ya. Ni jawapan atas ni. Kita buat yang atas. Okey. Yang bawah ni untuk jadual taburan nombor. Untuk pakai jadual, kita tak boleh buatkan, saya beritahu tadi, benda jadual kita tak ada nombor negatif. Kita akan buat benda yang sama tapi dekat positif. Boleh faham tu? Maknanya awak kena buat macam tadi. Maksudnya awak kena tanda kat sini 1.3, satu lagi 2.5. Sebenarnya awak akan kira kat sini. Awak positifkan graf ni. Yang lorek tu jadi positif. Dan awak akan buat exactly more. Okay, kita macam soalan tadi kan. Benda yang sama. Okay, kena tolak apa semua. Dan awak boleh tekan juga kalkulator lah. Tapi kalkulator ni awak boleh tekan negatif terus lah. Sebab saya kata dah, kalkulator kita boleh kira nombor negatif. Okay, walaupun negatif kita boleh kira. Cuma pakai jadual, awak tukar jadi positif. Itu saja. So jawapan untuk yang ini apa? Okay, yang mana ada kalkulator hitam, tekan macam ni. Mod 1 shift 3 2 negatif 2 5
tutup kurungan, tolak. Okey, tekan balik shift. 3, 2, -1, titik, 3, tutup kurungan, enter. Bertekan, dapat. Dapat tak? Semua cuba ah. Saya dah tunjuk dah tu, tekan apa nak tekan. Jawapan apa? Dapat 0.09059. 0.09059. Ni siapa jawab, Iman? Bazil? Saya juga Fazil. Bazil. Ya, terima kasih. Terima kasih, Bazil. So, saya confuse suara Bazil dengan suara Iman lebih kurang. Baik, terima kasih Bazil. So, jawapan dia betul. Alright, awak tekan, awak akan dapat 0. Ni jawapan dia. 0.09059. Okay, ni sebelum tekan calculator lah tu. Alright. Saya dah tunjuk semua jenis dah, yang kemungkinan. Saya cuba tunjuk semua style. Yang mula yang macam ni. Lepas tu yang macam ni. Yang ke kiri, tapi kita kira belah kanan. Ni. Okey. Yang macam ni. Yang macam ni, yang macam ni. Jadi saya harap awak take note lah. Saya cuba tunjuk semua jenis kemungkinan yang akan keluar. Okey, ada lagi. Ni last lah. Okey. Dia kata soalan tu keluar macam ni. P negatif 2.15. Satu tadi positif, negatif. Ni kalau ada negatif dengan positif. Z 0.5. Okey. Negatif pun ada, positif pun ada. Jadi, first kali macam biasa. Apa kita buat? Kita lukis. Okay, graf loceng ni. Okey, kita tengok tanda negatif 2.5 tu duduk di situ. Di situ tu negatif 2.5. Satu lagi 0.5. 0.5 positif lah tu. Okey, jadi saya lorekkan lah. Yang kita nak kira yang ni. Dia tanya apa luas ni? Soalan dia. Okey, walaupun dia tak tanya apa luas dia, tapi itulah maksud. Apakah probability tu? Okey, nilai Z tu, nilai Z di bawah ni nilai luas kawasan yang diisi oleh negatif 2.5 dan 0.5. Okey, jadi cara buat dia adalah kita akan cuba kira satu belah kanan, satu belah kiri. Contoh ni yang pakai jadual tu. Pakai jadual maknanya saya akan kira belah sini. Luas ni. Saya ambil 0.5 ni. Okey. Saya ambil dekat jadual Z nanti. Saya ambil 0.5. Saya dapat yang jumlah yang kuning. Okey. Tapi kalau saya tuan kuning, sepatutnya saya dapat semua ni. Betul tak? Satu tolak kuning dapat semua biru, betul? Betul tak? Betul. Okey, jadi saya nak dapatkan yang warna biru. Saya tolak yang kuning, satu tolak kuning, saya dapat semua biru. Tapi biru ni pun saya kena tolak juga, betul tak? Biru ni saya tak mau dekat yang hujung tu. Saya ada kawasan yang saya perlu tanda yang ini. Saya nak yang ini ya. Okey, maknanya saya kena kira pula luas negatif 2.15 dalam keadaan dia positif lah. Okey, sebab tu saya tolak lagi sekali.
Okey, boleh faham lah. Jadi saya tunjuk. Maknanya yang pertama saya kena cari 0.5. 1 tolak. Okey, luas 0.5 berapa? Saya kena pergi dekat graf. Jadual 0.5. 0.5 adalah 0.3085. Okey, ada kat situ 0.5 ni Tak apalah saya tunjuk. 0.5 ni. Jadi dia punya jawapan ni 0.3085. Okey, jadi saya pergi balik. Okey, jadi saya pergi balik 1 tolak 0.3085. Okey, jadi yang saya dapat tu adalah biru. Okey, jawapan dia adalah berapa? Saya tolak sekejap. 1 tolak 0.3085. Tu jawapan dia 0.6915. 0.6915. Okey, 0.69 ni warna biru. Okey, jadi saya tak boleh nak biru semua. Saya nak kena ada bahagian ni. Saya nak bahagian ni je. Tu apa saya buat sekarang? Saya kena tolak pula yang biru tu. Saya nak hitam ni. Saya nak yang hitam. Saya kena tolak pula bahagian ini. Tolak bahagian tu maknanya sekarang saya kena kira, saya positifkan je 2.15. Okey, jadi saya dapat jawapan saya tolak pula dengan luas 2.15. Jadi saya pergi dekat graf 2.15 duduk di 0. Saya tengok kat jadual saya dapat 0.0158. Okey, saya dapat 0.0158. Okey, yang ni yang lepas saya tengok dekat jadual. Jadi tolak je lah. Okey, saya tolak je lah 0.6915 tolak 0.0158. Tu jawapan saya dapat adalah 0.6757. 0.6757. Ini baru jawapan dia. Dengan kata lain, saya nak mudahkan benda yang saya buat ni adalah saya nak bila dia bagi satu negatif, satu positif, okey. Dia bagi satu positif, negatif, satu lagi positif. Jadi nak dapatkan probability yang tengah ni, kita kena tolak yang ini dengan yang ini. Okey, maknanya 1 tolak kuning ataupun saya buat kuning, 1 tolak kuning tolak biru. Okey, so saya dapatlah kawasan saya lorek. Boleh faham tak? Boleh. Boleh. Alright. Skor apa dah? 10 dah, setengah jam. Jadi tak apa, saya sekarang ni kita pergi dekat soalan peperiksaan. Okey kot lah. Cikgu. Kau nak pergi pula? Ya. Modul. Cikgu. Soalan yang tadi Ya. tu, lepas Z tu memang tak ada tanda lah. Lepas Z. Yang maksud lepas Z tak ada sebelum tanda? 0.5. Soalan dia yang P dalam kurungan negatif 2.15. Kan ada Z tu kan? Sebelum masuk 0.5 Oh, yang ni tu. Tak ada tanda lah. Oh, bukan tak ada tanda. Saya tu. Dia di antara, mestilah ada tanda. Kena ada tanda. Alamak. Saya tertinggal lah tu. Dia mesti ada tanda sebab ni soalan menggunakan kalkulator yang huruf dia tengah-tengah. Dia di antara. Mesti ada tanda. Okey. Okey. Nak dapat jawapan ni, saya lupa lagi satu. Kalkulator. Okey, kalkulator hitam Saya tulis dulu. Jadi dia huruf keluar huruf Q lah. Huruf Q lah sebab dia tengah-tengah. Jadi mod
mode, 2 biasa. Lepas tu 1, lepas tu shift. Okay, lepas tu 3. Lepas tu awak tekan 2, negatif 2. Titik ni nombor soalan kita lah. 1, 5. Okay, awak tutup kurungan. Atau awak tekan tambah. Ni dia tambah. Okay, jadi dia tekan shift. Tu awak tekan 3. Lepas tu awak tekan 2. Ni awak tekan soalan lah. 0.5. Tu awak tutup kurungan. Awak tekan enter. Okay. Cuba tekan awak. Sama. Sama kan. Okay. Dengan calculator awak dapat jawapan terus lah. Direct terus. Okay. Tak apa. Sekarang ni yang ni ke nak buat soalan pakai Excel tu boleh. Kita buat contoh dulu. Sama je lah yang kita buat tadi. Ikut je. Nak buat boleh contoh 14 ni. Tapi kita buat benda yang sama lah. Iaitu kira yang saya ajar tadi je semua ni. Kalau negatif 6.6. Tapi saya ingat saya nak pergi soalan pakai Excel dulu lah. Yang contoh ni nanti tengok macam mana. Sebab saya awak nampak benda apa kita buat ni. Kan? Soalan tak keluar yang itu je, keluar macam ni. Ni soalan dia keluar macam ni. Dia tak keluar macam kita buat tadi. Okey, so saya nak baca sekejap. Baca soalan. Dalam masa seminit. Baca dulu. Lepas tu kita bincang. Maka sekumpulan pelajar dalam ujian matematik tambahan tabur secara normal dengan min 55 dan variance dia 36. Jika seorang pelajar dipilih secara rawak, carikan kebarangkalian, markahnya lebih daripada 68. Maknanya kita nak cari kebarangkalian tu, cari berapa kebarangkalian yang markah dia pelajar yang akan dapat lebih daripada 68. Berapa kebarangkalian yang pelajar dapat antara 50 dan 68. Jadi apa kita buat? First kali, kita kenal pasti dulu data-data yang ada dalam ni, iaitu kita punya min adalah berapa tadi? 55 dan kita punya variance adalah 36. Jadi saya ambil data ni dulu, iaitu saya boleh tak tulis kat tepi ni lah. Mu saya adalah 55 dan saya punya variance saya buat macam ni, tanda 26, yang mana sisihan piawai adalah positif 6 lah. Negatif 6 tak payah ambil. Ni langkah yang pertama ni. Okay. Ya, ada soalan? Okey, Ada. baik. Mu kita 50, variance dia 36 dan kita punya sisihan piawai adalah 6. Soalan tanya markah yang lebih 68. Maknanya kebarangkalian, ni poin penting ni, kebarangkalian. Kebarangkalian tu maknanya probability. Dan kebarangkalian markahnya lebih daripada 68. Jadi X ada besar daripada 68. Itu maknanya. Apakah kita punya kebarangkalian bila X lebih besar daripada 68? Markah yang kita lebih daripada 68. Untuk dapatkan jawapan ni, kita kena tukar dia dalam Z-score ataupun taburan nombor piawai. Iaitu cara kita nak tukar dia adalah kita ambil P yang kita belajar tadi, iaitu kita X nak pergi Z. Tu. Ingat tak saya cakap malam tadi, X nak pergi Z. Apakah formula X nak pergi Z? Kita tukar daripada taburan nombor X biasa kepada taburan nombor piawai Z. Kita menggunakan rumus, apa dia? Kita tulis kat tepi ni.
Dia adalah rumus dia X X tolak tolak mu bagi mu dengan bagi dengan CCMPY. CCM PY. Ya. Ya, terima kasih. Jadi X dia adalah 68 tolak kita punya mu dia 55 ini. Okey, bahagi dengan CCM PY kita adalah 6. Okey, so tutup kurungan. Okey, jadi kita menggunakan rumus ini. Saya harap okey Yang ni apa tujuan dia? Tujuan dia kita nak dapatkan nilai Z. Okey, daripada data X kita tukar kepada Z. Okey. Dan kita pun dapat jawapan lah lepas tekan kalkulator ni kita dapatlah P Z lebih besar daripada apa? 60 55. 8 tolak 2.17. bahagi 2.167. 2.167. Okey, kita dapat tu. Okey, jadi apa probability dia? Kita kena tengok jadual lah. Okey, nilai Z kita dapat dah. Nilai Z tu kat bawah tu kita nak cari luas dia. Luas tu mewakili probability kebarangkalian. Jadi awak tekan kalkulator ataupun awak boleh tengok jadual lah. 2.167 2.16 tolak 7 dengan 3. Jawapan dia 0.0151. Jawapan dia 0.151. Jadi jawapan dia 0.0151. Ni jawapan dia. Boleh? Boleh. Okey, ataupun dari kata tadi bila kita dapat soalan yang macam ni, kita lukislah graf dia. Okey. Okey, graf dia 2.167 ni kat sini. Okey, jadi FZ jadi 2.167 ni sini 2.167. Ada kat sini. Itulah 0.0151. Maksudnya kebarangkalian orang nak dapat markah lebih daripada 68 itu 0.0151. Sebab dia tak bagi jumlah pelajar pula. Dia bagi ada berapa orang kelas tu, kita boleh darab pula. Kita dapatlah persen. Okay. Alright. Baik. Soalannya markah yang di antara 50 dengan 68 pula. Soalan B Soalan B. Markahnya di antara 50 dan 68. Jadi P 50 X 68. Okey. Jadi markah dia di antara 50 ke 68. Benda yang sama kita buat macam tadi. Okey, jadi kita kena ingat ni 50 dan 68 ni bukan Z. Ini adalah nilai apa? Nilai X lah. Tu ada tulis X kat tengah tu kan. Taburan nombor X lah. Tetapi kita kena tukar kepada Z. Macam mana nak tukar tadi? X tolak guna rumus ni. X tolak mu per CCM PY. Jadi saya pakai rumus yang tadi. Kita tulis balik. Jadi P X kata 5 tolak kita punya mu tadi 55 bagi dengan CCM PY saya adalah 6. Okey, tukar dah Z sekarang. Okey. Lepas tu 50 pula dah 68 dulu. 68 baru tolak dengan 55. Okey, kita punya mu bagi dengan 6. Okey, tutup kurungan balik. So kita akan dapat nilai Z yang barulah P. Tekan kalkulator awak akan dapat 10 tolak 55 Negatif bagi 0.833. negatif 0.833. Terima kasih. Okey, tutup. Lebih kecil daripada Z ataupun di antara Z. 68 pula tolak 55 bagi 6. So awak dapat satu lagi nombor yang positif ni. Tadi 50 tolak 55 tu memang negatif. 68 tolak 55 ni nombor positif. Bagi dengan 6 dapat 2.167 Okey.
sekarang ni macam tadi kita buat, yang gelas tunjuk tadi, ada negatif dengan positif. Maknanya graf kita jadi, kita lukis ke, lebih kurang kita punya graf macam ni lah. Satu negatif di sini, negatif 0.83. Lepas tu kita ada yang positif pula, 2.167. Jadi satu kat sini, satu lagi negatif kat sini. Ni tengah. Okey, jadi kita punya, yang kita nak kira yang ni lah. Maknanya kita kena tolak luas, satu kena tolak luas 2.167, dia tolak pula negatif 0.83. Okey, jadi kena buat macam tadi lah. Satu saya kata kita buat soalan ni terus tak apa, kita mesti buat benda yang sama lah. Kita guna taburan normal. Okey, baik. Jadi saya buat senang lah. Satu tolak 2.167 ni, tengok kat jadual. Tengok jadual 2.167, 2.16. So saya dapat 0.0154. 0.154. Dekat awak punya modul tu ada jadual lah, tapi dia tak terang tak? Awak beritahu saya terus terang tak? Terang jadual taburan normal dekat awak punya modul. Tak. Apa Tak terang kan? modul tak? Blur. Blur. Sebab tu saya bagi tu, mana boleh print lah jadual saya bagi tu. Yang tak boleh tengok je lah. Ataupun awak boleh pakai calculator lah. Okey, tapi saya nak adil. Saya rasa saya nak adil kepada semua orang. Saya pakai jadual lah. Jadi jadual ni semua orang mesti kena ada. Dan saya pakai calculator, orang ni ada calculator ni, ada orang ni calculator ni, ada orang, jadi susah. Jadi masing-masing belajar explore calculator sendiri. Sekarang ni saya nak adil kepada semua orang, saya tunjuk, saya pakai jadual. Jadi saya nak cari 2.167, saya dapat kat jadual 2.167 ni, saya dapat 0.0154. Tolak yang nombor 7 tu, dia suruh tolak dengan 3. Jadi jawapan yang saya akan dapat adalah 0.0154 tolak 3, 1. Okay, saya perlu tolak yang ni. Alright, 0.0151 ni. Lepas tu saya kena cari satu yang belah sini pula, negatif kepada 3. Tapi saya positifkan dia. Maknanya saya kena tengok jadual 0.833. 0.8 333 83, saya dapat 0.2033 tolak 3, maknanya tolak 8 lah. Jadi saya dapat 0.2033 tolak dengan 8. So saya akan dapat 20.2025. Okey, so saya dapat yang ni lah. So jawapan dia adalah 0.782. Boleh? Boleh. Ini jawapan dia untuk yang pertemuan ni lah. Soalan yang satu. Okey. Boleh saya teruskan? Nampak tak soalan kat skrin? Nampak. Nampak. Okey, terima kasih. Saya takut kecil ke apa saya punya tulisan ni. Apa tu, saiz tulisan ni. Jisim sekeping biskut adalah bertabur secara normal dengan min 7 gram, okey, dan sisian pawainya 0.2 gram. Carikan kebarangkalian biskut yang dipilih secara awak mempunyai jisim lebih daripada 7.25 gram. Okey, saya bagi buat 2 minit. Cuba buat 2A.
Dapat jawapan? Um, 0.1056. Okey. So betul Fatin dapat tu betul. 0.1056. Yang lain? Ada yang mesej ke? Blur. Ni blur pula dah. Lagi? Fatihah mana Fatihah? Ada yang kelas tak? Ada. Dapat tak Fatihah? Yang lain-lain ni. Aziratul. Alamak tak juga. Syuhada. Yang ni benda yang sama kita buat tadi je. Itu saya suruh buat dulu. Jisim sekeping biskut tabur secara normal dengan min 7. Sisi ampere min 7 ni maknanya mu dia lah 7. Sisi ampere dia yang ni. Kosong maknanya kita tulis balik dalam bentuk logo ataupun dia punya apa tu? Simbol. Min dia macam ni mu. Mu sama dengan 7. Okey. Sisi ampere dia adalah 0.2. Okay, dia bagi sisi ampere tak apalah. Kalau dia bagi variant, kena tukar sisi ampere. Okey. Kalau dia bagi variant, tukar kepada sisi ampere. Kalau dia memang guna bagi sisi ampere, alhamdulillah pakai terus 0.2. Baik, kebarangkalian biskut yang diperiksa secara rawat mempunyai jisim lebih daripada 7.25 gram. Maknanya, kebarangkalian ni ayat penting ni, kebarangkalian. Cari kebarangkalian. Kebarangkalian tu maknanya awak tulis P. Okey, dan X tu biskut kita lah. Biskut yang diperiksa rawat mempunyai jisim lebih daripada biskut kita X 7.25. Ini benda pertama kena tulis dulu. Okey, barulah kita boleh buat benda yang seterusnya. Okey, kita dah tulis benda ni, kita kena faham satu benda pula. Ni benda ni X, kita nak kena tukar kepada Z. Z score. Okey, jadi kita nak tukar kepada Z. Saya buatlah Z. Okey, saya nak tukar Z, saya kena ni tukar X tukar kepada Z. Maknanya saya kena guna rumus. Rumus apa? Rumus tadi. Ni, rumus ni. X tolak mu bagi sin pi y. Tu kita kena pasti mu dengan sin pi y sebab kita pakai rumus tu. Okey, jadi X kita tadi 7.25 kan? 7.25 tolak kita punya mu 7 bagi dengan sin pi y 0.2. Yang tu. Okey. Lepas tu, awak tekanlah kalkulator, awak dapat P Z lebih besar daripada berapa? 1.25. Positif ni, 1.25. Okey, terima kasih. Apa tahu awak pun tengok kat jadual awak, 1.25. Dua taburan normal. 1.5. 1.25. Ni satu. Sekejap lah saya padam dulu. Macam-macam ada kat sini. Okey, sekarang saya pergi tengok 1.25. 1.2 yang ini. 1.2. Okey, kita pun pakai kamera ni. 1.2. Okey, tadi 1.2 lepas tu 5. Pergi dekat 5. Ni 5. Pergi dekat sini. So, jawapan dia adalah 0.1056. Okey, 1.056. 0.1056. Jadi itulah jawapan saya. Tu jawapan dia. .1056. So inilah kebarangkalian 0.1056. Untuk dapatkan yang dipilih jisim dia lebih daripada 7.25. Takat ni okey. Risau saya tengok Auni kata blur. Fatihah tak dapat ni. Okey dah sekarang ni? Boleh. Soal saya abang ada hari tu.
Saya dah abang dari tu. Soalan ni awak tak boleh lari. Awak mesti ban dan awak mesti jawab soalan ni. Soalan taburan binomial, taburan normal. Okey, ni bukan soalan yang awak boleh tak mau jawab. Okey, saya nak awak lulus for exam dan saya nak awak dapat A. Oh, awak ni kata bela tu, bela yang tu. Jadual sorry. So, awak ni okey lah tu. Okey, tak apa ni. Sorry. Baiklah ni, soalan ni akan keluar banyak. Sekarang ni, kenapa? Soalan ni awak tak boleh pakai kalkulator. Sebab tu sekarang ni soalan dalam exam SPM sekarang ni, dia tahu dah pelajar ada kalkulator canggih-canggih apa semua putih ni. Yang banyak yang kita boleh pakai kalkulator. Sebab tu lah kita dapati soalan sekarang dah tak keluar direct. Soalan dia akan keluar dalam bentuk ungkapan. Ungkapkan T dalam sebutan X, A dalam sebutan. Bila kita buat soalan ungkapan, kita tak boleh pakai kalkulator. Okey, contohnya sekarang. Okey, kita tak boleh pakai kalkulator. Jika 80% daripada biskut mempunyai jisim daripada 1 gram, okey, jika 80% daripada biskut mempunyai jisim lebih daripada 1 gram, carikan nilai T. Okey, jika 80% tu, apakah 80% tu? Tolong beritahu saya. Jika 80% daripada biskut mempunyai jisim lebih daripada 1 gram, apa benda 80% tu? Dia punya bilangan dia, kadar dia. Salah. Good try, salah. Ada lagi? Kadar pun salah, Fatin. Yes, very good. Kebarangkalian lah tu. Okay. Sebab dia kali ni soalan dia reverse. Okay, saya dah kata dah, soalan ni dia nak pakai, dia tahu pelajar ada kalkulator. So apa dia buat? Dia reverse soalan ni. Jika 80% maknanya dia bagi kat kita kebarangkalian. Jika 80% daripada biskut mempunyai jisim lebih daripada 1 gram, carikan nilai T. Okay. So first kali kita kena tulis benda ni. Iaitu apa persamaan daripada ayat ni. Daripada ayat ni, apa yang kita boleh tulis? Kita boleh tulis balik benda ni. P kebarangkalian. Okey. X. Okey. Lebih X biskut lah. Biskut ni X. Okey. Mempunyai jisim lebih. Okey. Daripada 1 gram. Okey. Mempunyai jisim lebih daripada 1 gram. Carikan nilai T. Baik, sekarang ni saya nak tahu. Dia lebih besar daripada apa ni? Lebih daripada 1 gram ke lebih besar daripada apa? Kenapa dia tiba-tiba cari nilai T ni? Awak tahu nilai T tu? Oh, soalan lengkap. Betul ke tak lengkap ni? Jika 80% daripada biskut ni jisim lebih daripada T, carikan nilai T. Kan tak lengkap, betul lah tu. Cuma ni awak nak tahu T tu kat mana je lah. Bukan 1 gram patutlah, tak lengkap saja yang penting. Aduh, sekejap betulkan soalan. Boleh tak balik soalan ni? Bukan 1 gram. Soalan betul. Ni, bukan 1 T. 80% daripada biskut mempunyai jisim lebih daripada 3 gram, carikan nilai T. Baru betul. Maksudnya sekarang, jika 80% daripada biskut mempunyai jisim lebih daripada 3 gram, lebih daripada 3 gram ni, lebih daripada T. Okey? Boleh faham sekarang ni? Boleh. Hai semua. Okey ke tak okey? Okey, saya ulang balik lah sebab terbela tadi soalan salah. Tadi saya terbela tadi soalan salah. Sekejap. Saya perbetulkan balik soalan ni. Soalan ni sepatutnya kat sini adalah T. Okey. Jika 80% daripada biskut mempunyai jisim lebih daripada 3 gram, carikan nilai T. Okey, sekarang ni daripada ayat ni saya nak kena tulis balik persamaan dia, iaitu probability dia P. Lepas tu biskut tu X saya sebut tadi, lebih, ni lebih. So dia lebih dari T. So lebih daripada T. Okey, carikan nilai T. Mesti apa ni sekarang?
Kebarangkalian tadi selalunya kita sebelum ni soalan saya bagi, kalau awak tengok soalan-soalan kat atas ni, kita bagi kat awak dah. 68 sekarang tak ada. Itu kita kena letak je itu 0.8. Very good. Sekarang kita kena cari nilai T. Nilai T tu nilai apa? Nilai T tadi nilai X yang kita tak tahu tadi berapa. Okey. Yang sebelum-sebelum ni dia bagi X tu, kita cari probability. Sekarang ni X dia terbalik. Dia bagi probability, dia suruh cari nilai X. Okey, jadi T ni kita kena convert dalam macam benda yang kita buat tadi, iaitu P X tu saya tukar kepada Z, macam tadi. Okey, lebih besar. Cumanya yang ni kita pakai rumus ni balik, iaitu rumus tadi mu tolak, bukan mu tolak, X mu. X tolak mu bagi dengan sen piawai. Okey, jadi sekarang ni saya kena buat benda tu jugalah. X kita adalah T. Tolak mu saya tadi. Mu saya 7. Sen piawai 0.2. Okey. T tolak 7. Sen piawai saya 0.2. Okey, yang ni. Okey. Sama dengan 0.8. Okey. Kalau kita lukis balik benda ni, 0.8 ni, sen piawai 0.2. Kalau saya lukis balik, probability 0.8 ni, sebab kita nak bagi nampak apa benda yang kita nak kira kan. Probability tu di mana, kawasan mana. Jadi saya buat macam ni. 0.8 ni besar tau. Dia macam lebih pada 1%, lebih pada 0.5 ni 0.5. Tu dia akan meleret ke kiri lah. Maknanya saya kena letak dekat sini. Sebab dia ke kanan ni, tak ada ke kanan. Maksudnya luas dia ke kanan. Kita nak kira luas ke kanan. Ke kanan sana. Okey, jadi luas yang ni. Kita nak terbalik tau. Kita dapat dah luas ni 0.8. Okey, luas kita dapat 0.8. Yang kita nak kira sekarang ni, dekat sini. Z ni. Iaitu T tolak 7 bahagi dengan 0.2. Okey. Macam mana kita nak kira T macam tu? Okey, jadi macam mana ni? Jadi macam kita kena tahu probability nak dapat tu, kita kena macam saya buat tadi lah. Yang ni, kita kena kira probability yang ni. Okey. Jadi kan sekarang, kalau situ 0.8, maknanya sini 0.2. 0.2. Betul lah? Jumlah dia satu kan? 0.2. Okey, sekarang ni kita tengok dekat jadual, cari, sekarang ni kita bukan tengok tepi nilai Z tau. Kita bukan tengok kat tepi atas tu, kita tengok kat dalam. Dia isi perut kat dalam 0.2. Kita nak tengok nombor Z dia berapa sekarang. Jadi kita pergi dekat jadual. Saya nak cari 0.2. 0.2 ni, okay, saya kena tunjuk kat sini sebenarnya. Okay, 0.2 kan, jadual taburan normal. Sekarang ni, awak kena faham tu, yang sekarang ni kita nak cari nilai Z. Saya padam sekejap. Saya nak cari nilai Z. Nilai tu bukannya sekarang ni nilai Z tu kat tepi ni yang kita buat tadi, kita nak kira yang ni dalam kan. Tak, sekarang ni kita ada nombor dalam. Awak faham maksud saya? Kita ada nombor dalam. Jadi dekat dalam ni, kita kena cari nombor 0.2 sebab kita punya luas tadi 0.2. Okey, jadi cari 0.2 duduk di mana? Atau yang paling hampir dengan 0.2. Okey, cari yang paling hampir dengan 0.2. Jadi kalau saya tengok kat sini, mana 0.2? Dekat area sini lah. Ni 0.3, ni. Betul tak? 0.2005 tu yang paling dekat dengan 0.2, betul tak? Awak nampak tak? Kan? Ya, betul. Awak tak boleh ambil 0.197. Kenapa awak tak boleh ambil
0.197. Kita tak Sebab boleh ambil kurang, dia kita tak boleh ambil masuk. lebih sebab kita ada function kita lock kan. Function tolak kat tepi kita ambil yang paling dekat lah. Maknanya kita ambil apa yang kita punya jawapan yang ini. Kita ambil ini 0.205. Okey, tapi kita kena tolak 5 tu. Kita nak 0.2 kan. Kita tolak 5 tu, kita kena pergi kat sini tolak 5, nampak ni 5 ada 5 kat sini. Ya. Jadi jawapan dia kita ambil yang ni lah. Ni jawapan dia. 2 ni. 4 ini. Okey. Dan juga line dia, line sini 0.8. So jawapan kita adalah 0.842. Nampak tak? 0.8, 0.8, 4, 2. Okey, saya perlu tolak 5 baru dapat 0.204. Okey, ini saya pakai jadual lah. Kalau pakai kalkulator putih ni dia ada reverse tu. Boleh pakai nanti. Okey, kalkulator putih ni kita boleh walaupun dia terbalik macam ni, kita ada reverse tapi kalau dia tak ada, kalkulator putih ada. Awak ambil inverse normal nombor 3. Yang mana kalkulator ni Cikgu, inverse normal. kalkulator Awak terbalik hitam kan dia. ada. Ya. Kalkulator hitam ada Ada T. apa? Itu apa? Oh, T tak pakai. T tu nama dia tak Oh, T tak pakai. tak pakai. Saya rasa lah sebab yang saya tahu PQR je kita pakai. P belah kiri, Q tengah, R kanan. Kalkulator hitam lah. Okey, T tu yang sepanjang saya tahu tak pakai lagi setakat ni. Okey, boleh tu menjawab soalan tak? Kalau kalkulator putih dia ada inverse nombor 3. Tapi macam saya kata nak adil, ni cara dia. Pakai jadual. Awak akan dapat nilai dia 0.842. Okey, saya balik pada soalan tadi. Okay, lepas saya kira tu, saya tengok dekat jadual tu, saya dapati jawapan saya tadi adalah 0. Alah, apa yang biru pula dah. 0. 0.842. 842. Okey. Benda kita kena letak kat sini apa dia? Awak perasan tak? Yang kita nak kira tu nilai Z tu duduk di sini kan? Nilai Z tu. Negatif. Duduk belah kiri kan? Kita kena letak negatif. Very good. Nampak kan? Jadi kita kena letak dia negatif. Negatif 0.842 sebab dia duduk di belah kiri. Dan benda tu adalah sama dengan benda ni. Nampak tu? Yang saya tunjukkan tu. Maknanya yang kita dapat adalah maka yang kita dapat T tolak 7 bahagi dengan 0.2. Jawapan dia mestilah negatif 0.842. Okey, jadi awak selesaikan persamaan macam biasa. Okey, yang ni darat ni, lepas tu tambah dengan 7. Jadi T sama dengan berapa? Tekan je lah kalkulator. 6.83. 2. Tambah 7. 6.8, 31, 6.8, 316. Betul? Betul. Okay. Betul. Jadi itulah nilai T kita yang dia nak. Okey, baik. Saya tahu agak tak nak dapat kot yang kita belajar ni dengan keadaan online apa semua tu. Tapi kita semua berharap macam ni lah, bagi yang terbaik lah. Cikgu cuba yang terbaik, awak pun cuba baik. Okey? Sedang keadaan yang ada sekarang ni. Jadi untuk soalan-soalan seterusnya ni, soalan 3, soalan saya akan sambung lagi. Okey, saya takkan habiskan tajuk ni lagi. Saya akan sambung lagi, bincang lagi semua soalan jenis soalan yang ada pada hari Jumaat ini. Boleh lah? Saya jemput juga untuk semua orang, Daniela dan yang lain-lain lah. Semua kelas yang lain yang saya nampak sekarang ni, yang kelas yang lain yang ada. Syuhada, Daniela, lagi siapa?
Intan Syuhada. Wah, yang lain-lain ke ni? Intan Syuhada dengan Syuhada ni lain Lain. Okay, lain. Tak apa. Tapi terima kasih kan. Yang lain tu tak apalah, pelan-pelan kita pujuk-pujuk untuk masuk kelas. Daripada duduk kat rumah tak buat apa-apa, baiklah duduk kelas saya. Okay, baik. So, saya akan sambung lagi. Saya faham dengan keadaan sekarang ni. Saya tak habis lagi pun. Ada lagi banyak lagi soalan nak bincang. Cumanya awak boleh mantapkan lagi pengetahuan awak dengan awak membuat latihan lah. Saya tak bagi latihan pun. Awak buatlah, carilah latihan. Okay. Sebab ni bukannya sekolah ke apa. Ni adalah usaha awak sendiri. Okay, saya ada share video dalam grup. Awak tengok. Ataupun awak boleh type je. Tak normal. Dah lambat-lambat cikgu. Macam-macam style ada. Cikgu ni ajar, cikgu tu ajar. Macam-macam jenis. Okay. So, yang penting apa yang penting? Yang penting dapat ilmu tu lah. Menggunakan pelbagai kaedah tu terpulang pada awak. Okay, dan usaha awak sendiri. So, saya ingat setakat tu, saya minta maaf jika ada kekurangan pada kelas kali ini. Kita akan sambung lagi lah. So, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Cikgu. Alright. Bye. Bye. Terima kasih cikgu.